Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dikasihan, alhamdulillah syukur pada Allah pada malam ni dapat kita berhimpun dalam satu majlis ilmu. Walaupun saya tak dapat melihat tuan-tuan, kecuali nama tuan-tuan, itu pun kalau tuan-tuan masukkan. Kami, alhamdulillah ni, tolong share pada teman-teman kita yang lain, moga kuliah pada malam ni ada manfaatnya. Buku yang saya bawakan pada malam ni adalah satu buku baru dari Telaga Biru, tajuk Syarah Hadis 40. Syarah Hadis 40. Tuan ni, Syarah Hadis 40. Baik, mana ni? Okey. Tuan ni, ni Syarah Hadis 40. Baik. Tengok Syarah Hadis 40 Jadi ni kitab yang baru diterbitkan. Baru lagi datang lagi kilang pada hari ni. Satu kitab menarik yang tulisan Al-Imam Ibn Attar, anak murid kanan kepada Imam Nawawi. Ini nama kitabnya Syarah Hadis 40 Jadi saya bacakan sedikit mukadimah untuk kitab ni untuk tuan-tuan tahu kelebihan kitab yang ada di tangan saya pada waktu ni. Baik. Tengok buku ni. Sungguhnya para ulama telah mengumpulkan hadis Nabi yang ringkas menyeluruh maksudnya. Ia dikenali sebagai Jawami'ul Kalim. Misalnya Al-Imam Abu Bakar bin Sunni yang wafat 303 Hijrah telah mengarang sebuah kitab namanya Al-Ijaz wa Jawami'ul Kalim min Sunan Al-Ma'thurah. Begitu juga Al-Qadhi Abu Abdullah Al-Qudai yang wafat 454 Hijrah yang telah mengumpulkan hadis berbentuk Jawami'ul Kalim yang ringkas dengan nama Syihab fi Al-Hikam wal Adab. Syihab fi Al-Hikam wal Adab. Golongan ulama yang lain pula menyusun kitab lain berdasarkan dari panduan tersebut, lalu mereka menambah apa yang banyak dinyatakan oleh beliau. Imam Khattabi menyatakan dalam mulaan kitabnya Gharibul Hadis beberapa hadis Jawami'ul Kalim. Alhamdulillah tuan-tuan yang hadir pada malam ni ada kesempatan tolong share pada teman kita yang lain. Baik. Tolonglah bagi komen apa-apa. Terima kasih yang kirim star pada saya pada waktu ni. Alhamdulillah. Abedio barakallahu fikum. Baik, kenapa hadis 40 Kemudian Al-Hafiz Mufti Syekhul Islam Taqiyuddin Abu Amr Uthman bin Musa Asy-Syahruzuri atau dikenali sebagai Imam Ibn Salah telah menyalin satu dalam majlis pengajian namakan Ahadith Al-Kulliyah fihi Ahadith Al-Jawami'. Beliau mengumpulkan hadis yang merangkumi semua aspek dan sebagai Madaruddin, iaitu paksi kepada agama. Baik. Kalimahnya ringkas tapi maksudnya menyeluruh lengkap. Kitab ini muatkan sebanyak 26 hadis. Seterusnya Al-Faqih Al-Imam Az-Zahid Al-Qudwa Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi telah pun mengambil hadis-hadis disalin oleh Ibn Salah. Beliau menambah himpunan menjadi 42. Lantas beliau menamakan kitabnya Arba'in. Harian yang dikumpulkan itu begitu popular dan masyhur dibaca oleh dan dihafaz. Itulah manfaat yang diberikan Allah kepada kitab tersebut disebabkan keberkatan niat pengumpulnya dan tujuan yang baik oleh Imam Nawawi. Usaha ini sambung lagi. Kali ini Imam Al-Hafiz Zainuddin Abdul Rahman bin Ahmad bin Rajab yang lebih dikenali sebagai Ibn Rajab Al-Hanbali yang wafat pada 795 Hijrah telah mengumpulkan dan menyatukan kesemua hadis sebelum ini dengan menambah lagi 8 hadis yang tergolong dalam Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim ni berarti Halijatu min berarti perkataan-perkataan Rasulullah SAW menyebut perkataan yang pendek tetapi mengandungi makna yang mendalam. Itu sebab dipanggil sebagai Jawami'ul Kalim. Murid kanan kepada Imam Nawawi dikenali sebagai Ibn Attar telah menghuraikan dan mensyarahkan hadis 40 ini sebagaimana dinyatakan dalam mukadimah hadis ini nanti. Imam Ibn Attar menyatakan bahawa Imam Nawawi berazam untuk mensyarahkan hadis-hadis itu, namun niatnya tidak sampai kerana kewafatannya. Oleh itu Imam Ibn Attar meneruskan cita-cita gurunya dengan menghuraikan dan menjelaskan hadis-hadis itu dengan huraian yang mendalam pada makna dan maksudnya. Syekh Muhammad bin Nasir Al-Ajmi menyatakan bahawa Imam Ibn Attar menghuraikan hadis Arba'in Nawawiyah ini berdasarkan nukilan daripada perkataan gurunya Imam Nawawi, terutamanya Syarah Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi ni ada banyak kitab. Antara kitab beliau iaitu bertajuk Syarah Muslim. Adapun berkaitan penjelasan terhadap perkataan-perkataan yang asing dan ketelitian yang terdapat
Sebahagian nama yang terdapat dalam karya ini berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Imam Nawawi pada akhir kitab Al-Arba'in. Ya. Jadi inilah dia kitab yang namanya Syarah Hadis 40 oleh Imam Ibn Attar, murid kanan kepada Imam Nawawi. Saya yakin kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan dalam kitab ni telah menjadi tatapan, bahkan kajian dan tuan-tuan telah di dalam kuliah-kuliah. Tapi pada malam ni saya nak bawa satu hadis saja, hadis yang ke-19. Daripada kitab Syarah Hadis 40 oleh Ibn Attar, iaitulah diriwayatkan daripada Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, kuntu khalfan nabi yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa 'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadhuruka bi shay'in lam yadhuruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pada satu hari semasa aku berada di belakang Nabi, baginda SAW telah bersabda, wahai anak, sungguhnya aku mahu mengajar kepada kamu beberapa perkara. Zain Azin ahlan wa sahlan. Yang pertama sekali, jagalah Allah, nescaya dia akan menjagamu. Peliharalah Allah, nescaya kamu akan mendapati dia berada di hadapanmu. Apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sungguhnya umat ini sekiranya mereka bersepakat berhimpun untuk memberi satu manfaat kepadamu sekalipun, mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepada kamu melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekiranya umat ini bersepakat berhimpun untuk memudaratkan kamu, mereka tidak boleh beri mudarat kepada kamu sedikit pun melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Latifah Sidik, ahlan wa sahlan. Terima kasih kerana hadir. Tolong sampaikan video ni kepada teman kita yang lain tahu. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Saya suka mendengar huraian hadis 40, alhamdulillah. Jadi Nabi telah menjelaskan, telah diangkat kalam dan telah kering lembaran. Hadis ini riwayat Tirmizi. Beliau menyatakan sanadnya sebagai hasan sahih. Dalam riwayat Sahih Tirmizi, Nabi SAW bersabda, ihfazillah tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi siddah, wa alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa alam anna nasra ma'al sabri, wa anna al-faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra. Peliharalah Allah, nescaya kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Kenalilah Allah waktu senang, nescaya dia akan mengenali kamu waktu kamu susah. Ketahuilah apa yang ditakdirkan tidak akan menimpamu, ia pasti dia akan menimpamu. Namun apa-apa yang menimpa kamu, ia bukanlah tersalah menimpa kamu. Ketahuilah sungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran, kelapangan itu bersama dengan kesusahan, dan kesusahan itu bersama dengan kesenangan. Riwayat Abd bin Hamid dalam Muntakhab min Musnadihi. Hadis ini dhaif tapi berstatus hasan. Sanadnya dhaif tapi berstatus hasan kerana diperkuatkan dengan riwayat yang lain. Alhamdulillah semua, saya nasihat, barakallahu fikum. Kena jemput teman-teman kita yang lain Sikin Ibrahim, jazakallah khairan. Jangan lupa share pada teman kita yang lain Rafi'ah Mukhtar. Ad hoc dia sediakan kuliah malam ni, tak jemput tuan-tuan pun maaf mudah-mudahan boleh bekalan mengadakannya. Baik, kita dengar pada huraian yang dikemukakan kat sini, terjemahan oleh Dr. Muhammad Salih Abdul Razak, barakallahu fikum. Sahabat saya Dr. Abdul Razak Dr. Salih Abdul Razak telah pun menterjemahkan buku ni daripada karya Ibn Attar. Asal karya ni dalam bahasa Arab ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah tuan-tuan semua yang hadir okey. Jadi perkataan yang digunakan dalam hadis ini tujahaka, baris tak dibaca dhammah. Dimaksud di hadapan kamu, sebagaimana dari riwayat yang lain amamaka. Jadi dalam hadis ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika itu aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan beliau berada di belakang Rasulullah ketika duduk, berjalan atau ketika menunggang binatang. Ini pendapat yang paling tepat. Jadi maksud dalam hadis ini, Ibnu Abbas ni merupakan sepupu Nabi. Jadi beliau sering berada di rumah Nabi, sering ikut Nabi dalam perjalanan, sering menaiki kenderaan bersama dengan Nabi. Kalau Nabi menaiki sebagai contohnya unta, beliau duduk di bahagian belakangnya. Jadi Abdullah bin Abbas ni terkemuka dengan ilmunya, bagaimana beliau telah menimba begitu banyak pengalaman daripada ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah pula dengan minatnya, kesungguhannya, seperti disebut Ibnu Katsir dan tafsirnya. Ketika berlaku perangan, orang semua sibuk mengumpulkan harta dunia, tapi Abdullah bin Abbas ni sibuk mengumpulkan ilmu pengetahuan daripada gedung-gedung, buku-buku yang diperolehi pada tempat-tempat berlakunya peperangan. Orang ni semua sibuk angkat emas, perak, harta benda dunia. Tapi Abdullah bin Abbas ni kecenderungannya sedari kecil
sampailah kedewasanya minat kepada ilmu. Mulia ni saya. Halo salam barakallahu fikum. Alina Mukmin. Terima kasih dah share pada teman-teman yang lain Baik. Jadi Nabi bersabda kalimatin, iaitu aku mengajar kepada kamu beberapa kalimah yang akan bolehkan kamu dapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Jadi inilah apa yang disampaikan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Walaupun Abdullah bin Abbas masih lagi budak pada masa itu, masih lagi kanak-kanak, tapi kecenderungan Nabi tengok mengambil peluang untuk mengajar mereka tentang Islam, mengajar mereka tentang kehidupan di sisi Allah SWT, perspektif seorang mukmin. Begitu Kalau kita ni naik kereta, jangan start kereta je terus buka video, anak pun tengok, kita pun ke mana, mereka pun ke mana. Kita mandu anak-anak mereka melihat benda-benda khayalan, fantasi. Cubalah ambil peluang tuan-tuan. Cerita sikit tentang perkara bersifat akidah, ibadah, akhlak. Jadi ini Nabi kita SAW tidak melepaskan peluang untuk dibiarkan begitu saja. Sebaliknya Nabi menggunakan setiap peluang yang ada untuk menyampaikan ilmu mutiara-mutiara daripada Rasulullah SAW ini kepada anak muda macam Abdullah bin Abbas. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi telah bersabda, jagalah Allah. Kerana itu dalam satu hadis yang lain yang bersifat marfu', innal abda idza sa'ala Allah fi shiddatihi tashfa'ul malaikatu lahu wa taqul ya rabb hadza sautun kunna na'rifu fi hali afiyati. Seorang itu bila dia minta kepada Allah waktu kesempitan, sedangkan dia beriltizam, istiqamah, memohon kepada Allah setiap waktu tanpa mengira waktu susah atau waktu senang, sentiasa ingat Allah, sentiasa beriltizam dengan wirid, doa, zikir, sembahyang sunat, hajat, bangun malam dan sebagainya, maka tatkala dia berada dalam kesusahan nanti, dia memohon kepada Allah, malaikat akan memberi syafaat kepada Allah, minta merayu kepada Allah supaya dimakbulkan hajatnya. Mereka berkata kepada Allah, ya Allah, suara ini kami kerap dengar pada waktu senangnya, sekarang dia susah, wahai Tuhan, tolonglah dia, penuhilah hajat dia, makbulkanlah wahai Tuhan. Itu kelebihan waktu kita berdoa sepanjang waktu tu, sebab lepas sembahyang, bila-bila masa janganlah abaikan berdoa. Tuan-tuan tahu, esok hari Jumaat, datang sembahyang Jumaat awal, lepas sembahyang Jumaat jangan kelang kabut nak balik. Maklumlah nak balik cepat, ustaz parking kereta merata-rata, bersepah-sepah, menghalang orang. Siapa suruh parking macam tu? Datanglah awal. Kan, kalau datang awal tak ada masalah macam tu kan. Yang dengan kuliah saya 100 lebih orang ni. Kalthum yang lelaki, mukallaf. Kita sembahyang Jumaat besok kan. Datanglah awal. Datang awal parking pun selesa. Lepas sembahyang pun tak ada terkopar-kapar, terkejar-kejar nak pergi selamatkan kereta kita, nak pergi elakkan daripada halang orang dan sebagainya. Jadi kita ni kenallah Allah pada setiap waktu, ambil peluang. Macam orang tengah diet kan, tengah diet kita ajak dia makan, tak apalah sekali ni skip lah. Tak, dia tak akan skip. Mengenangkan kepada mujahadah dia yang dilakukan itu Rohana bersungguh dia untuk elakkan makan yang tak sepatutnya, kerana setiap makanan yang masuk itu akan menyebabkan kesan kepada terganggunya jadual beliau. Jadi begitu juga kita dalam memohon kepada Allah ni, jangan nanti waktu susah baru nak minta. Daripada waktu senang minta, waktu lapang minta. Iltizamkan diri kita ibu-ibu sekalian. Lepas sembahyang Isyak jangan tidur, sembahyang sunat Isyak ba'diyah. Kan muakkad tu. Sembahyang sunat hajat 2 rakaat, sembahyang sunat witir, walau tak dapat 3 rakaat, 1 rakaat ke, biasakan. Jangan bila dah ngantuk baru nak tengadah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan untuk ingat Allah pada waktu kita lapang, kita senang. Mustafa Wahidah Abu Bakar, ahlan wa sahlan. Dah share pada teman ke? Puan kami saya SMS jauh dari selatan sana. Terima kasih kerana hadir. Jangan lupa share pada teman kita. Jadi dalam hadis ini Nabi menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Maknanya perintah agar memurnikan akidah, memupuk keikhlasan, meninggalkan pergantungan dan perantaraan, semuanya dikembalikan kepada Allah. Jadi bila mintalah kepada Allah. Kita baca akhbar, tengok pencapaian orang, kejayaan syarikat-syarikat tertentu, kita pun nak berjaya juga, tak nak hidup ni merempat menyusahkan orang kan. Mana? Terima kasih dah share teman lain. Bangunlah waktu malam, mohon kepada Allah. Tengok kawan kita dah berkahwin, kita belum ada lagi jodoh, bangun malam lah, minta lah kepada Allah. Macam tu Zaidi Jadi dalam ayat surah An-Naml yang ke-62 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su'. Iaitulah, siapakah yang memperkenankan doa orang yang sedang menderita bila dia mohon kepadanya? Siapa kalau bukan Allah, Nur Izan? Ya, Rohani Ahmad, barakallahu fikum. Jadi, dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan muttar. Muttar ini berarti orang yang ikhlas mohon kepada Allah. Setelah putus asa kerana bergantung pada perantaraan. Minta-minta kepada manusia, Allah bawa kepada kita kisah Nabi Yusuf AS. Nanti ada peluang kita teroka bincang surah Yusuf. Nabi Yusuf AS, Anissa Osman, dipenjarakan begitu lama dalam penjara, berdakwah kepada teman-temannya yang bermimpi. Seorang melihat dimakan roti ada atas kepalanya, seorang melihat dia merak anggur. Lalu Nabi Yusuf AS telah pun mentakwilkan mimpi mereka dan berdakwah kepada mereka untuk mereka masuk Islam, kan? Dan akhir sekali Nabi Yusuf pesan kepada rakannya yang akan selamat itu, seorang dibunuh, seorang selamat. Nabi Yusuf pesan kepadanya, ingatkan, sebutlah tentang aku kepada tuanmu, kepada tuan kepada kamu bila kamu selamat nanti, bahawa aku ini dipenjarakan secara zalim. Lalu Allah sebut dalam ayat itu, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Oleh kerana Nabi Allah Yusuf minta kepada makhluk untuk memberitahu kepada raja tentang pemenjaraannya secara zalim itu, maka Allah SWT telah menyebabkan orang itu lupa permintaan Nabi Yusuf tu. Ya, ini adalah satu peringatan Allah kepada kita supaya minta apa-apa, minta kepada Allah. Dengan manusia ni kita minta doa je, minta tunjuk kita cara je, selebihnya minta kepada Allah. Ya, Muhammad minta pada manusia menyebabkan manusia pandang hina pada kita. Minta kat orang, lama orang pun tak nak buka pintu kalau datang kat rumah. Fulan datang nak minjam tu. Nampak tuan-tuan Aziz Taifur. Jadi mohonlah kepada Allah, bangunlah pada waktu malam anak-anak dara yang belum punya, kan? Jadi mohonlah kepada Allah, minta kepadanya, moga Allah membuka untuk kita jodoh, rezeki. Jodoh tu bukan rezeki juga kan, rezeki ya, suami yang soleh. Ya, hero memang selalu datang lambat. Jenda baik. Sabda Nabi SAW, wa'alam anal umat law ijtama'an ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in kad katabahu Allahu lak. Ingat baik. Ketahuilah kalau umat ini berhimpun kesemuanya sekali, bertujuan untuk memberi kepada kamu manfaat, mereka menetapkan manfaat itu, nak bagi kepada kamu projek, nak bagi kepada kamu wang, nak bagi kepada kamu kebendaan, nak bagi kepada kamu apa yang kamu minta, ramai-ramai semuanya bersetuju, tetapi Allah tidak menetapkan bahagian itu diperolehi olehmu, maka kamu takkan dapat perkara itu. Ingat baik nak minta projek, buat yang terbaik, minta kepada Allah, serah kepada Allah. Tak dapat, adalah hikmah di sebaliknya. Masuk tender, semua dah sebut cukup, harga pun costing dah bincang, dah tengok semua, siang menjadi malam, malam menjadi siang, Angelina tapi masuk kalah juga, tak tahu kok mana yang silap. Tak apalah, adalah hikmah, tak payahlah jolok-jolok, ada table dan sebagainya. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, ketahuilah kalau umat ini semuanya berhimpun untuk beri manfaat kepada kamu, tapi Allah tidak menetapkan manfaat itu untukmu, kamu takkan dapat. Ini yang merupakan asas utama dalam perkara qada dan qadar, bahawa semua perkara di tangan Allah. Tiada siapa pun yang mencipta dan berkehendak. Bahkan Allah saja menentukan semua perkara, menentukan berlaku satu perkara dengan kebiasaan dan kehendaknya. Hubung kait antara perkara yang telah dibincangkan sebelum itu dalam Quran hadis yang kedua, keempat, sila rujuk. Ini dalam buku hadis 40 menceritakan perkara yang sama, iaitu tentang kewajipan kita beriman pada qada dan qadar, semuanya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik, qada dan qadar itu adalah paksaan daripada Tuhan. Ni soalan yang dikemukakan. Menarik nak buku ni. Dah siap subtopiknya kan? Dah ada subtopiknya. Adakah ini merupakan paksaan dari Tuhan? Al-Imam Khattabi berkata, ramai manusia menyangka bahawa makna qada dan qadar paksaan Allah ke atas hambanya dan menundukkan hambanya terhadap ketetapan dan pelaksanaannya. Apakah benar seperti itu? Perkara itu bukanlah seperti yang disangkakan mereka. Makna qada dan qadar adalah perkhabaran tentang ilmu Allah mendahului apa yang akan berlaku berkaitan perbuatan manusia dan apa yang terlintas dalam hatinya. Dialah yang menciptakan takdir, baik pada kamu, baik ataupun buruk, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Jadi Al-Qadar adalah nama bagi ditentukan daripada kata kerja Al-Qadir. Jadi maknanya dalam hidup ni kita tak payah runsing lah, semua dah ada ketetapan Allah, maka kita tak payah berusaha. Bukan begitu, kita berusaha, tapi qadar dan qadar yang Allah
telah ketahui sejak azali. Itu begitulah keadaannya. Kita tak boleh nak pertikaikan. Kalau begitu, tak payah mancing lah. Tak payah belajar lah. Yang duduk ke universiti tak apa, tunggu je lah. Nanti masuk periksa, jawablah apa yang tahu. Kerana Allah dah tetapkan kau lulus atau tidak. Begitu. Tak boleh kan? Tak payah bekerja lah, duduk je nanti ada orang suap ke mulut makanan. Tak boleh, kena usaha. Kadang-kadang memang dalam ilmu Allah. Tetapi kita kena berusaha. Baria Umi Muhammad. Ahlan sahlan, ahlan sahlan. Ramai wajah baru nampaknya pada malam ni. Jangan lupa tahu, share pada teman-teman yang lain. Baik, seorang ulama iaitu Syekh Abu Ishaq, pengarang kitab Tanbih, menjelaskan maknanya iaitu seorang manusia tidak dapat beri manfaat atau mudarat. Sabda Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Maksudnya telah diangkat kalam dan telah kering lembaran. Sungguhnya semua telah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak punya apa-apa kemampuan lagi untuk campur tangan. Haniza binti Alias, ahlan sahlan. Terima kasih kerana hadir kau. Terima kasih yang kirim star pada saya malam ni. Hanya Allah saja yang balas jasa baik, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi, apa yang kita belajar daripada hadis ini, kata pengarang rahimahullah, wa nafa'na bi ulumi fid darain. Allah mencurah rahmat yang banyak kepada Ibn Attar atau huraian yang dikemukakan. Moga kita semua dapat manfaat daripada apa yang ditulis di sini, ya. Okey. Hasmizan Tantawi, masya-Allah. Ada Tanta ke? Belajar kat Tanta, ya. Ahlan wasahlan, barakallahu fikum. Jadi pengajaran dalam hadis ini, pertama sekali, pilihlah perkataan yang ringkas tak kala mengajar anak-anak supaya lebih mudah difahami dan dihafaz. Jadi sampaikan kalimah yang mudah. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunfiru. Gunakan ayat yang paling mudah untuk faham. Jadi seperti yang Nabi sampaikan kepada Abdullah bin Abbas ni, perkataan yang paling mudah, paling ringan. Supaya anak muda ini, budak remaja ini memahami dengan segera dan boleh amalkan. Tengoklah keadaan macam mana kita nak bercakap tu. Yang kedua, memberikan perhatian yang tinggi dalam menanamkan akidah yang mantap buat anak-anak sejak kecil lagi. Maka perkara akidah ni perkara asas. Kesian kan, anak-anak ni kita hanya membiarkan dia belajar kat sekolah aja. Adapun ibu ayah tak ada peranan apa-apa. Tu salah tau. Sebahagian daripada anak-anak ni bila pergi ke negara barat, dia belajar pandai SPM, dapat pergi ke UK contohnya. Kat UK pula, duduk rumah ibu bapa angkat. Maka terpengaruh dengan cara hidup orang putih. Lama-lama murtad pula. Allahu Akbar, yang mulia Raja Ruzlin. Ada kes-kes berlaku demikian. Kenapa? Walaupun dia skor straight A dalam SPM yang lalu, dengan pendidikan Islamnya dapat A, tapi dia tak faham apa yang dia jawab dalam periksa tu. Kesannya, dia sampai kat negara barat, culture shock yang berlaku, kejutan budaya yang dialami, maka murtad dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gainafi. Kenapa? Kerana ibu bapa kurang menekankan aspek akidah. Apa salahnya kalau anak-anak kat rumah ni kita cerita pada mereka, anak-anak sekalian, cuba bandingkan Islam dengan agama lain. Agama lain mereka menggambarkan Tuhan-Tuhan mereka. Kalau agama orang putih, gambarkan Tuhan tu pun macam orang putih. Orang dari benua India menggambarkan Tuhan dewa mereka pun macam rupa mereka juga. Orang dari tanah besar Cina pun menyembah Tuhan Buddha mereka itu pun dengan gambaran yang sama dengan. Kenapa kita orang Islam ni tak ada, Tuhan kita tak boleh replikakan? Kerana Allah Ta'ala terlalu mulia, agung, hebat, tak mampu kita nak gambarkan. Kerana dia Tuhan, kalau kita gambarkan dia dah jadi makhluk. Gitu kan? Jadi kita bincang dengan anak-anak kita. Jangan malu untuk berkata ayah tidak tahu. Soalan yang kau tanya ni ayah tak tahu. Islam ni sudah punya pengalaman 1400 tahun tuan-tuan menulis. Semuanya dikaryakan, kitab-kitabnya, kitab hadis saja berapa juta kitab hadis ada, kitab tafsir berapa puluh ribu yang ada. Kitab sirah, kitab semuanya banyak sekali. Kita cuma tak tahu barangkali. Maka jangan malu untuk berkata ayah tidak tahulah nak, soalan kau ni bukan ayah kita, ayah kena rujuk pada ustaz dulu, pada ustazah dulu, pada ulama, pada pensyarah. Nanti ayah kembali pada kau, ayah cerita pada kau. Soalan ni tak apa, tanya pada anak. Anak kita tanya, macam mana kau terbang tu besi, terbang tinggi pula. Anak nanti kau belajar fizik, nanti kau faham macam mana konsep penerbangan, enjin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, jangan malu untuk berkata ayah tidak tahu. Kerana akmal aspek akidah mesti mantap. Ini yang Nabi ajar kepada Abdullah bin Abbas dengan bahasa yang mudah faham. Maka kita pun punya tindakan kepada anak-anak kita, jangan kata terlambat, usahakan dari sekarang. Bacakan mereka, terangkan mereka, tunjuk mereka. Kalau hari cuti tu masa kecil kita bawa pergi ke pantai, bawa pergi ke sungai supaya mereka tengok. Jangan ada kepala air je, sudahlah
Kita tunjukkan bagaimana pokok, bagaimana air ni mengalir, kenapa air laut ni masin tapi ikan duduk dalamnya tawar, kenapa pokok pisang ni rasanya manis, pokok asal Jawa ni rasanya masam, disiram oleh air yang sama, wa yusqa bima'in wahid. Ya, Nurhalizan Zakaria. Jadi interaksi dengan alam sekeliling ni, Ida Khairiani, jangan abaikan. Tolong bawa mereka ke tempat-tempat mereka boleh berinteraksi dengan alam semesta yang Allah jadikan supaya terpercik spark dalam diri mereka ini keimanan pada Allah Ta'ala, Baharudin Budi. Yang ketiga, pengajaran daripada hadis ini membuatkan kita berasa diri sebagai hamba Allah. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tiada kuasa yang mampu menandinginya. Oleh yang demikian, perbanyakkanlah mohon kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jinal Qadir. Barakallahu fikum. Terima kasih. Tolong share pada teman-teman tahu sebentar lupa saya menyampaikan pesan penaja. Tuan-tuan, dapatkanlah Habat Sauda Birkah dari Zahazan Travel. Ini kami hasilkan daripada minyak Habat Sauda yang terpilih. Telah pun diproses, alhamdulillah. Bawa camping Jinal Qadir. Yang ni nampak Habat Sauda saya belum makan lagi malam ni Habat Sauda. Makan 2 biji pagi, 2 biji malam. InsyaAllah rawatan daripada semua penyakit ramai yang telah menggunakan. Kaum ibu, susunya bertambah. Ada yang rambutnya gugur, alhamdulillah dapat kawal. Ada pula yang mencadangkan supaya makan bagi mereka yang susah nak tidur malam. Alhamdulillah, bismillah. Dapatkan tuan-tuan daripada Zahazan Travel. Terima kasih Zahazan Travel kerana penaja kuliah kita pada malam ni. Ini Habatus Sauda, jenama Birkah. Birkah Habatus Sauda. Ni okey. Nampak tuan? Habatus Sauda Birkah Yang Nabi SAW menyatakan rawatan daripada semua penyakit melainkan kematian, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Lagi seterusnya, pengajaran daripada hadis ni, seorang mukmin yang sejati pasti akan beribadah dan patuh kepada Allah pada setiap ketika, sama ada ketika senang ataupun susah, lapang ataupun sibuk. Mereka sangat bergantung kepada Allah dalam membantu menguruskan setiap urusan kehidupan. Ibarat cerita Nabi Ibrahim AS tak kala siap membina Kaabah, maka Allah Taala pun menyeru Nabi yang mulia itu supaya memanggil manusia menunaikan ibadah haji. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Tuhannya, "Ya Allah, bagaimana aku mampu menyampaikan kepada manusia dengan suara aku yang terbatas?" Maka Allah telah berfirman kepadanya, "Wahai Ibrahim, alaika anida wa alayal balagh." Wahai Ibrahim, kerja kau hanya menyampaikan, memanggil, aku yang menyampaikan. Maka Nabi Ibrahim pun disuruh oleh Allah, diperintahkan untuk naik atas bukit Qubais. Dia nak mukmin, macam mana nak order? Ni Habatus Sauda daripada Zahazan Travel. Jadi tolong klik Zahazan Travel, minta Zahazan Travel punya receipt tolong masuk sekarang. Dia on pay. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan boleh join on pay, daftarkan diri tuan-tuan, ada identiti, nama lengkap semua, nombor telefon, nombor bank. Nanti insyaAllah tuan-tuan kenalkan bahan ini kepada sahabat-sahabat kita lain, kita bagi hadiah kat tuan-tuan, ada commission, nak tak? Ada jualah, tuan-tuan perkenalkan kepada teman-teman kita yang lain. Nur Hayati Ismail ni dapatkan daripada Zahazan Travel. Nur Hayati Habatus Sauda daripada Zahazan Travel. Daripada Zahazan Travel, Habatus Sauda. Minta urusan tolong masukkan detail. Ada ramai pengguna nak dapatkan. Okey, baik. Jadi mereka sangat bergantung kepada Allah dalam membantu menguruskan kehidupan ini. Kita memang tak mampu nak buat, serah kepada Allah lah, buat yang terbaik. Kita jadi cikgu tadika, kita jadi guru besar, kita jadi pemilik syarikat, kita jadi pemandu taksi, pemandu Grab, semuanya serah pada Allah. Ya Allah, aku dah buat yang terbaik, tapi hari ini hujan, aku nak keluar pun bahaya pula. Maka ya Allah, ya Tuhan, aku serah kepada Engkau lah ya Allah. Aku dah mencatur yang terbaik dan merancang, dah buat planning, tapi inilah yang berlaku. Aku yakin di sebaliknya ada hikmah. Semuanya telah ditulis oleh Allah. Maknanya rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, tulisan di sisi Allah tu semuanya telah kering dakwah, tak boleh nak dipadam, tak boleh nak dipinda lagi. Rohani Ahmad, kurma ajwa masih ada? Ya, masih ada. Rohani baru sampai stok yang baru dari Madinah. Alhamdulillah ada. Kurma ajwa ada, kurma mekjol pun tak banyak dah. Yang kelima, pengajaran daripada hadis ini, memohon permohonan dan doa melibatkan amalan hati. Jadi sehubungan itu hati perlu dipalingkan kepada Allah dengan penuh pengharapan. Siapa yang mohon doa dan permintaan selain daripada Allah, dia telah melakukan syirik kepada Allah. Jadi kita mohonlah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah.
Orang-orang Arab zaman dahulu ketika mereka berjumpa dengan Nabi, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Terima kasih Wahidah Bakar, terima kasih. Mereka berkata kepada Nabi kita, kami mohon kepada patung-patung ini kerana kami malu minta pada Allah direct. Kenapa malu? Kerana kami pada pakaian ni kami melakukan dosa. Pakaian ni menyaksikan kami buat dosa. So, kami malu nak minta pada Allah dengan guna pakaian ni. So, kami minta kepada patung berhala itu. Patung berhala itu tak berdosa. Dia tolong sampaikan hajat kami kepada Allah. Masa akan mungkin kalau anjing datang kencingkan patung berhala itu, patung berhala tak boleh buat apa. Datang lalat, wa yasrubuhum dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Datang lalat berak di atas patung berhala itu, patung berhala itu tak boleh nak tepis. Ya. Maka begitulah jahilnya dan bodohnya golongan jahiliah dahulu, tak kala mengatakan kami memohon kepada makhluk ini semua kerana kami malu mohon direct kepada Allah SWT. Ya. Baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahawa kehidupan di dunia berputar di antara kesusahan, diikuti kesenangan, kesempitan, diikuti dengan keluasan. Justru siapa yang mencari hakikat itu, dia akan tenang dalam mengarungi setiap kesulitan dalam hidup. Walau macam mana lebat sekalipun hujan, banjir, tapi dia akan berakhir. Macam mana panas sekalipun Hisham, terik, membakar, membahang, pasti akan turun hujan. Hidup itu tidak akan berlaku dengan satu bentuk sahaja. Maka demikianlah janji Nabi SAW bahawa setiap kesusahan itu pasti diikuti dengan kesenangan. Maka kita sebagai orang beriman ucapkan selalu la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita ni terasa ada satu benda tak senang dalam hati, takut berlaku satu musibah dalam hidup, semua orang terdedah kepada perasaan seperti ini. Niaga-meniaga bagus tak tahu berlaku lepas ni apa. Tentang accountant yang kita engage, kita hire itu ambil kesempatan terhadap kelemahan kita. Mohon kepada Allah selalu jangan berlaku demikian kan. Maka bila ada hati tu runsing, rasa tak tenang, rasa macam ada satu sekatan dalam hati, rasa yalah mengganggu keseronokan kebahagiaan hidup kita, stres tau. Kalau selalu fikir sangat benda-benda semikian, kita tak tahu di luar kemampuan kita untuk mencatur. Tuan-tuan ni boleh kasihan, maka ucapkanlah selalu Allahumma la ya'ti bi khairin illa anta. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yarfa' bi sayyi'ati illa anta. Ya Allah, ya Tuhan, sungguh tiada yang menetapkan kebaikan melainkan Engkau, dan tiada yang menolak keburukan melainkan Engkau. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yazhab bi sayyi'ati illa anta. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yazhab bi sayyi'ati illa anta. Maksudnya, ya Allah, tiada yang menetapkan kebaikan melainkan Engkau, tiada yang menolak keburukan melainkan Engkau. Kalau tak, hati kita ni runsing selalu kan. Kita berada dalam suasana terfikir, selalu fikir anak kita, terfikir tentang isteri kita, terfikir tentang pendapatan kita, terfikir tentang syarikat kita, terfikir tentang gaji kita, terfikir tentang masa depan. Semuanya kerisauan-kerisauan itu tuan, kita serahkan kepada Allah. Kita buat yang terbaik, lepas tu serah kepada Allah. Inilah ubat stres yang paling utama. Ingat tahu, kalau dalam diri kita tidak ada rasa bimbang terhadap masa depan yang belum pasti, kerana kita tahu semuanya dalam ketetapan Allah, dan tidak sedih pada masa yang telah berlalu kerana ia semua telah Allah tetapkan demikian, berlakulah demikian, maka kita akan jadi orang paling bahagia sekali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Maksud ayat ini, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah rasa takut pada masa yang akan datang yang belum tahu, kerana semua skrip itu telah ditetapkan oleh Allah untuk kita lalui. Kita cuma berusaha yang sebaik mungkin, terbaik mungkin, dan mereka itu tidak bersedih di atas segala perkara yang pernah menimpa mereka. Sekian tuan-tuan untuk renungan pada malam ni. Sekian baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Terima kasih kerana hadir. Yang lupa tahu, Mazna, Izam, Makmur dapatkan Habatus Sauda Birkah daripada Zahazan Travel. Ya, boleh kita gunakan setiap hari, pagi 2 biji, malam 2 biji. Dalam hadis mengatakan ia rawatan pada semua penyakit. Inilah dia Habatul Barakah, biji ring keberkatan. Mudah-mudahan kita dapat beri pada ibu ayah kita yang sakit-sakit lutut. Alhamdulillah ramai orang gunakan, dapati ada kebaikan padanya, kerana ia satu saranan daripada Rasulullah SAW. Terima kasih Sunomi, barakallahu fikum. Terima kasih kerana share berteman yang lain, Wahidah Bakar. Jangan lupa Rosi Ibrahim, bagi siapa minat untuk dapatkan buku ni, dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Syarah hadis 40 oleh Ibn Attar, telah pun diterjemahkan oleh Dr. Saleh Abdul Razak. Terjemahan yang pertama di dunia dalam bahasa Melayu. Kitab ni asalnya Arab.
Ini kitab turath dalam judul yang ke-10 terbitan Telaga Biru. Alhamdulillah. Syarah di bab Bulughul ya Imam Ibn Attar. Karya asal daripada Imam Nawawi. Anak murid menghuraikannya. Kebesarnya bakti beliau kepada tuan gurunya. Baik tuan, setakat ini saja dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa barakallahu fikum. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih tuan, terima kasih semua yang hadir, Izam, Yang Mulia Raja Zain, Natifah, Maklin, Astagfirullah hadinakum wa amalatakum khawatimalikum, Nura Yunus, serahkan tuan-tuan semuanya, Pak Najah Hamidah yang jauh Wahidah Bakar, semua saya serahkan tuan-tuan bawah jagaan Allah. Allah lah sebaik-baik penjaga untuk kita semua. Jangan lupa sebelum tidur malam ni, amalkan baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, Aman Rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai selesai. Allah SWT pelihara kita, keluarga kita dan jiran tangga kita dan jiran kepada jiran-jiran kita, seperti dikumpulkan dalam hadis kelebihan-kelebihan untuk membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kita yang ada kat rumah, suami outstation, tinggal seorang diri kat rumah contohnya, jangan takut, serahkan kepada Allah. Bacalah 2 ayat penghabisan surah Al-Baqarah ni, pastikan rumah berkunci. Mudah-mudahan Allah selamatkan kami dan tuan-tuan sekalian. Sekian, jumpa lagi tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida Khairani ada nak tahnik anak boleh nanti berhubung dengan Zazan Travel, nanti datang kat travel kami. Oh ya, siapa yang nak pergi umrah, ada sikit lagi tempat bersama dengan kami pada 27 bulan 12 nanti. Tapi 13 hari tau. Siapa yang nak pergi, jom pergi bersama kami di Zazan Travel, ada sikit lagi seat tinggal pada 27 bulan 12. Yang Mulia Raja Roslin, Budita, siapa nak pergi sekeluarga, ada beberapa orang saja, beberapa seat saja yang tinggal. Jangan lambat, jangan buat kesalahan last minute. Sabrina Yasin, jom pergi bersama kami Zazan Travel. InsyaAllah bulan 1, bulan 2 ke Ramadan pun ada trip untuk menunaikan ibadah umrah. Ada ke Baitul Maqdis di bawah pimpinan Ustaz Sudin, Ustaz Muhammad dari Tawau. Kami juga ada Ustaz Farid On dan lain-lain. Ramai murabbi kami akan bertindak sebagai pembimbing guru umrah dan juga perjalanan ke Baitul Maqdis, ke Balkan, ke Morocco dan sebagainya, ke Turki. Terima kasih semua. Sila Husna. Jumpa lagi. Khadijah Nazaruddin, barakallahu fikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Najwa, terima kasih semua. Alina Mukmin, terima kasih. Terima kasih. Baik, tak mampu nak sebut nama semua. Kenal aku dan doamu, Izam Makmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabrina Yasin, terima kasih, terima kasih. Gaya Hanafi, terima kasih. Siraj Rusna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.